Jom cuba 3.1 muka surat 49. Okay, latihan ini kita nak bincang hari ini. Okay, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama soalan A. Okay, untuk selesaikan soalan ini ada beberapa cara yang boleh kamu ikut. So terpulang pada kamu ikut yang mana yang satu yang mudah bagi kamu. Okay, tak ada masalah. Okay, yang mana mudah bagi kamu, kamu ikut saja. Okay, kamu buat saja. Okay, jadi untuk soalan yang pertama, okay, soalan 1A, kita nak ungkapkan huruf yang di dalam bracket ataupun dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okay, jadi kamu kena tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan perkara rumus. So, perkara rumus adalah benda yang kita nak jadikan dia sebagai tajuk. Okay, bermaksud kita nak jadikan dia tajuk. Okay, maksudnya dia seorang saja. Hanya dia je, dia tak boleh kongsi, dia tak suka kongsi dengan yang lain-lain. Okay, jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama. Okay, soalan 1A. Okay, soalan 1A yang mana kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okay, jadi apa yang kita nak jadikan sebagai perkara rumus, okay, saya akan warnakan dengan warna hijau. So, di sini kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okay, jadi kita tengok di sini. Okay, di sini soalan. Okay, saya akan warnakan dengan warna hijau perkara rumus yang kita nak cari. Kemudian kita semak soalan. Kita akan semak soalan, kita akan perhatikan soalan betul-betul. Okay, yang mana yang perlu kita kekalkan dan yang mana yang perlu kita ubah kedudukan dia. Okay, sekarang kedudukan Z di sebelah kanan. Kedudukan M tolak QP berada di Z berada di sebelah kiri dan M tolak QP berada di sebelah kanan. Okay, jadi saya akan kekalkan kedudukan M tolak QP dan Z tu. Okey, cuma sekarang ni kita nak cari yang mana yang kita nak alih ataupun yang mana kita nak pindahkan tempat duduk dia. Kita nak alihkan. Okey, so yang mana yang kita nak alihkan, saya akan warnakan dengan warna merah. So, kalau kita tengok soalan di sini, yang kita perlu alihkan adalah ini. Okay, nampak tak? Okay, ini yang kita nak alihkan. Ke mana? Kita akan alihkan dia ke sebelah kiri. So, yang warna merah, kita akan alihkan ke sebelah kiri dan yang lain kita akan kekalkan tempat duduk dia dan kita akan salin. Okay, Z ni saya akan alihkan ke, anjakkan sedikit ke sebelah kiri. Okay. Kita akan salin dahulu yang mana yang perlu kita kekalkan. Okey, jadi yang warna merah sekarang kita akan alihkan ke sebelah kiri. So, apa yang kita kena buat? Okey, macam sebelum ni, tambah, kita alihkan ke sebelah kanan. Okey, dia akan jadi tolak. Tolak, kita alihkan, dia akan jadi tambah. Darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. So kalau ini tanda tolak, so dia akan bertukar jadi tambah. So dia akan bertukar jadi tambah QP. Okay, so jawapan kamu boleh tinggalkan dia macam ini saja. So siaplah. Okay, tetapi macam nampak tak cantik. Okay, jadi sebab apa? Kalau boleh dia punya perkara rumus biar dia berada di sebelah kiri. Macam inilah. So M bersamaan dengan Z tambah QP. So siap. Okay, ini saja jawapan dia. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua, soalan 1B. Okay, soalan 1B. Okay, soalan 1B adalah V bersamaan dengan U tambah 2. So, yang mana kita akan jadikan
U sebagai perkara rumus. Okay, jadi perkara rumus saya akan warnakan dengan warna hijau. So, perkara rumus saya akan warnakan dengan warna hijau. So, yang ini yang kita nak jadikan dia perkara rumus. Okay, so kita tengok soalan ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. So, perkara rumus U itu berada di sebelah kanan. Sebelah kanan, dia kena single, dia kena U. Kalau U saja, dia tak nak yang lain-lain. Dia tak nak kongsi dengan apa-apa nombor, apa-apa huruf ke, kuasa 2 ke, punca kuasa ke, tak nak. Dia nak dia saja. Jadi kalau kita tengok yang sebelah kanan, U berkongsi dengan tambah 2. Jadi tambah 2, kita akan alihkan keluar. Kita akan gerakkan tambah 2 ke sebelah kiri nanti. So yang mana yang kita nak alihkan, saya akan warnakan dengan warna merah. So kita akan alihkan ke sebelah kiri. Jadi yang warna merah yang kita nak alihkan. So yang lain kita akan salin. So kita akan salin dia. So saya akan anjatkan sedikit. So okey, begini. Selepas tu apa kita nak kena buat? Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Warna merah yang kita nak alihkan keluar, kita nak pindahkan kedudukan dia. So yang lain kita akan salin saja. Okay, so apa berlaku? Tambah 2 tu, dia akan jadi apa? Tolak. Okay, tolak 2. Okay, macam yang saya bagi tahu kamu tadi, kita boleh saja tinggalkan jawapan dia begini. Okay, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita letakkan perkara rumus itu, U itu berada di sebelah kiri. So kita just tukar tempat duduk. So tak ada tanda apa-apa sebab kita dah siap. Okay, jadi U bersamaan dengan V tolak K2. So siap. Okay. Kemudian kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya, soalan C. Okay. Soalan 1C. Okay, soalan 1C adalah tiga Y bersamaan dengan 7W K per X di sini. So yang mana kita akan jadikan X sebagai perkara rumus. Okay, jadi seperti biasa saya akan warnakan perkara rumus dengan warna hijau. So saya warnakan dengan warna hijau. So okay, di sini ini yang warna hijau yang kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Okay, seperti yang sebelum ni saya dah bagi tahu kamu, kalau soalan itu melibatkan pecahan, okay, bermaksud kita kena alihkan pecahan itu supaya dia jadi sebaris saja. Okey. Kena ingat kalau nampak bentuk pecahan, so kena alihkan supaya dia jadi sebaris saja. So nak alihkan yang mana? Kita akan alihkan yang bawah. Okey. So yang di bawah sana adalah X. So 7W bahagi X. So apabila X ini kita akan alihkan ke sebelah kiri, okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Okay, dia akan jadi darab. Sebab apa darab? Sebab X, kedudukan X ini adalah bahagi. Okay, kedudukan X ini adalah bahagi. Okay, jadi okay, kita tengok, kita salin dulu yang lain sebab dia yang mana kita nak alihkan kita biarkan. So okay, dia akan jadi macam ni. Okay. So nilai X tadi kita akan alihkan sebelah kiri, dia akan jadi darab. Nampak tak? So dia akan jadi darab. So siaplah. Lepas tu kita cek soalan. Kita cek step yang kita buat ni, apa lagi yang kita nak gerakkan. So kita nak gerakkan yang mana? Tadi saya bagi tahu kamu, kalau dia punya perkara rumus X, bermaksud X tu kita mesti, dia mesti single.
tak nak berkongsi dengan apa-apa huruf ataupun nombor apa-apalah. Okay, jadi di sini dia berkongsi dengan 3Y. So dia tak nak, dia nak dia saja. So dia nak kasih keluar 3Y tu. Jadi dia nak kena kasih Y ini, 3Y ini dia nak kasih keluar. So keluar ke mana? Dia akan pindahkan ke sebelah kanan. Okay, so yang warna merah tu kita akan kekalkan dan kita akan copy ataupun kita akan salin yang mana yang kita kekalkan. Yang kita tak gerakkan kita salin. Yang warna merah tu kita nak gerakkan, so kita tak perlu salin. Okay, lepas tu apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku di sini? Okay, 3Y. Apabila kita nak pindahkan ke sebelah kanan, so apa berlaku di sini? So nampak tak? 3Y, kita nak gerakkan semua sekali 3Y tu. Jadi 3Y itu adalah darab. So apabila dia bergerak ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? So dia akan jadi bahagi. Bahagi apa? 3Y. Okay, nampak tak? So jawapan dia macam ini saja. So siaplah. Okay, sebab apa siap? Sebab dah X dah single dah duduk seorang-seorang kat situ. Okay, sekarang kita beralih kepada soalan D. Okay, soalan D. Okay, kita tengok soalan D. Soalan D adalah 3A bersamaan dengan 4, 5 tambah B. So yang mana ini B, kita nak jadikan B sebagai perkara rumus. So step yang pertama, yang mana kita nak jadikan perkara rumus, saya akan warnakan dengan warna hijau. So saya akan warnakan dengan warna hijau di sini. Okay. So ingat, kalau pecahan, kalau ada bahagian bawah dekat sini, okay, kalau kamu nampak pecahan, okay, dia ada 2 dekat situ. Okay, dia ada 2 kan. Maksudnya ada A plus B ke ataupun B plus C ke. So kita perlu letakkan dia tanda bracket. Okay, sebab nanti kita nak alihkan. So kita akan letakkan yang pertama, kita akan letakkan dia tanda bracket. So step yang seterusnya adalah, okay, tadi saya bagi tahu kamu kalau dia melibatkan pecahan, bermaksud yang berada di bawah tu kita kena alihkan dia ke sebelah kiri. Okay, jadi yang mana saya nak alihkan, saya akan warnakan dengan warna merah. Okay, so ini yang saya nak alihkan keluar. Okay, so apabila saya nak alihkan keluar, saya akan alihkan dia ke sebelah kiri. Dia akan bertukar jadi apa? Darab. Sebab apa darab? Sebab ini 4 bahagi 5 tambah B. Bahagi kan? So bila pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Jadi step yang seterusnya dia akan jadi begini. Okay, ingat tanda sama dengan B ada selari. Jangan satu kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Selari kan tanda sama dengan. So kena adjust sikit lah. So 3A. Okay, di sini kita nak letak apa? So kita akan letakkan 5 tambah B. Okay. Dan yang ini kita akan kekalkan. Okay, nampak tak? Okay. So, step yang seterusnya apa yang kita kena buat di sini adalah, okay, sebab B berada di bahagian dalam bracket di sini. Okay, dalam bracket di sini bermaksud kita perlu selesaikan dia dengan cara perlu darabkan dahulu di sini. Okay, kita perlukan darabkan dekat sini. Lepas kita darabkan, kita akan dapat dekat sini 15. 15A tambah, okay, darabkan satu lagi dekat sini, 3A darab B. So akan jadi 3 akan jadi 3A. A apa? AB. So bersamaan dengan 4. Okay, nampak tak step ni?
Okay, boleh nampak step ni? Seterusnya, B berada di sini. Okay, B berada di sini. Okay, jadi kita akan alih keluar. Okay, dia berkongsi dengan 15A tu kan. So, kita akan alih keluar 15A. Kita pindahkan satu persatu. Jangan pindahkan sekaligus. Kita pindahkan satu persatu. Kita akan alihkan ke sebelah kanan. Okay, jadi yang lain kita akan copy dia. So, nampak tak? Kita akan copy dia. Samaan dengan 4. Okay, nampak tak? Kita buat satu-satu. Lepas alihkan, lepas kita dah kenal pasti yang mana kita nak alihkan. Okay. Yang alihkan kamu biarkan dulu. Okay, yang mana yang kekal, salin dahulu. Okay, selepas tu apa nak kena buat? 15A. Bila bergerak ke sebelah kanan, okay, ni tak ada tanda ni dekat sini. Sebenarnya dia ada tanda. Tanda apa sini? Dia ada tanda positif. So, bila dia bergerak ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 15. Okay, 15A. Okay, nampak tak? Okay, selepas tu siaplah. Okay, settle lah untuk step ni. Sekarang kita check lagi mana yang kita nak alihkan keluar. Sekarang dekat sini, B dekat sini ada 3AB. Kita nak B saja. Jadi kita perlu keluarkan 3. Kita perlu keluarkan 3A dekat sini. Betul? So kita nak gerakkan 3A ke sebelah kanan. Okay, nampak tak? Kita nak gerakkan 3A dekat sebelah kanan. So yang ini tadi dah jadi 15A ni tadi kita dah tak payah nak gerakkan lagi dah. Okay, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita salin. Kita salin yang mana yang tak bergerak. So 4 tolak 15A. So 3A. Kita nak gerakkan 3A. 3A apabila kita gerakkan ke sebelah kanan. Ini darab kan? 3 darab A darab B. Ini maksudnya 3 darab A. Okay, darab A darab B. So, apabila kita keluarkan dia, kita gerakkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Sebab apa bahagi? Sebab di sini adalah darab. So, bahagi. Okay, bahagi apa? Bahagi 3A. Sebenarnya, kalau kita tengok dekat sini, ini sebenarnya maksud dia akan jadi macam ni. Okay, maksudnya dia jadi macam ni. 4 per 3A tolak 15A per 3A. Okay, jadi bila kita kecilkan dia, okay, nampak tak? Ini akan jadi 4. So dekat sini kita balik sini. So ini akan jadi 4 per 3A tolak. Okay, nampak tak sini saya potong? A kita potong. Okay, tengok balik yang sebelah kanan. A saya potong sebab dia dah atas bawah ada A kan. Lepas tu 15 dengan 3 boleh potong jadi 5. Sebab itulah di sini jawapan ni kita akan tuliskan 5. Okay, so siaplah. So jawapan ni akan tinggal begini saja. So siap. Okay tak? Okay, so ini adalah soalan D. Okay, kamu boleh screenshot dulu. Nanti tengok balik lah. Okay, boleh pelan-pelan boleh tengok macam mana cara untuk selesaikan. Okay. Andai kata kalau cara ni tak sama dengan jawapan, tak sama dengan kamu punya cara, kita ada masalah. Sekarang macam saya bagi tahu kamu sebelum ni, dia ada macam-macam cara, macam-macam step yang boleh kamu ikut. Kamulah kamu nak buat step yang mana satu. Okey, sekarang kita bergerak kepada soalan E. Bergerak kepada soalan E. So soalan E adalah 5. So 5Q
Okey, bersamaan dengan 3 per U tolak 5. Okey, yang mana kita akan jadikan U sebagai perkara rumus. Okey, jadi step yang pertama, saya akan warnakan perkara rumus dengan warna hijau. Okey, jadi bila step ini tadi saya bagi tahu kamu, kalau saya bagi tahu kamu kalau ada pecahan, alihkan supaya dia jadi satu baris kan. Tapi kalau dekat sini tadi kalau dia pecahan dibentuk macam ni, kita alihkan U ke sebelah kiri, betul? Tetapi dekat sini ada soalan tambahan dekat sini, dia ada tolak 5. Okey, bermaksud perkara yang pertama adalah kita perlu alihkan dahulu tolak 5 ini dahulu, kita perlu alihkan dia. Kita akan gerakkan dahulu tolak 5 ke sebelah kiri. Okey, ingat kita dah kenal pasti yang mana kita nak alihkan. Okey, kita akan salin yang mana yang tinggal tetap. Okay, so 5Q saya ketepikan sedikit. So 5Q bersamaan dengan 3 per U. So 3 per U. Okay, ini yang kita kekalkan. Okay, sekarang kita akan alihkan yang warna merah. So tolak 5 bergerak sahaja ke sebelah kiri, dia akan bertukar jadi tambah 5. Okey, boleh nampak tak? Okey, jadi sekarang step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah sebab kita akan darabkan ni. Kita akan alihkan U. Sekarang dibentuk pecahan. So kita akan alihkan U. Sebab apa kita alihkan U? Sebab dia berada di bawah, dia bentuk pecahan. So kita nak jadikan dia satu baris saja. So apabila kita akan alihkan U ini, kita akan darabkan dia dua-dua side ni lah. So kita akan darabkan dua-dua side. Kalau ada satu-satu lah sebab sini ada dua kan. Jadi kita akan darabkan dua-dua. So mudahnya kita akan buat macam ni. Dia sama je. So mudahnya di sini kita akan tambah bracket. Nampak tak? Kita akan tambah bracket. Sama macam tadi yang soalan D. Soalan D 5 tambah B. Kan dia ada lebih daripada satu sebutan, kita buat bracket. Okey, boleh tak? So jadi saya akan padam ini. Arrow ni saya akan padam. Okey, sekarang kita akan gerakkan U ke sebelah kiri. Okey, jadi nilai U itu akan kita akan gerakkan U di sebelah kiri. Okey, so apa yang berlaku sekarang, kita nak gerakkan U kan. U kita nak gerakkan dia. So U ini saya tukar dengan warna purple. So saya tukar dia warna purple. So warna purple ini, U ini, kita akan gerakkan dia ke sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi yang lain kita akan salin. So salin dia akan jadi macam ni. 5Q tambah 5 bersamaan dengan 3. So apabila U kita gerakkan ke sebelah kiri, itu bahagi. So dia akan jadi darab. So letaklah di hadapan dekat sini. U letak di hadapan. Dia sama je kalau kita nak buat macam ni. Nak buat U darab ni, darab 5Q tambah 5 pun boleh. Kalau tak nak, kita buangkan dia tanda darab, kita hanya buat U saja. Sama saja maksud dia. Okey. So, sekarang kita tengok apa yang kita nak alihkan keluar. So, apa yang kita nak alihkan keluar sekarang? Kita nak U kan? Betul tak? Sekarang kita nak U. Okey, kita nak U dekat sini.
kita nak U sebagai perkara rumus. So apa yang kita nak alihkan keluar? So kita nak alihkan keluar yang ini semua sekali ni. Kita nak alihkan semua sekali yang ini. Okay, betul tak? Okay, jadi kita nak alihkan yang ini. So apa yang kekal, kita akan kekalkan dia. So U akan bersamaan dengan 3. Betul tak? Sebab yang warna merah itu yang kita nak keluarkan dia ataupun kita nak alihkan dia ke sebelah kanan. Okey. So, 5Q tambah 5. Kita nak alihkan sebelah kanan. So, dia akan jadi apa? Ini tanda darab, betul tak? Sini tanda darab, betul tak? U darab semua sekali ni. Betul, U darab semua sekali ni warna merah ni. So, apabila dia bergerak ke sebelah kanan, dia akan bertukar jadi bahagi. Bahagi berapa? So, 5Q tambah 5. So, ini saja jawapan dia. Okay, tinggalkan jawapan dia begini saja. So, siaplah. Kena check lah, tengok dekat sini. Perlu tak kita nak kecilkan dia? So, nak check dekat sini, kalau kamu dah pandai tengok direct, kamu boleh nampak terus, boleh kecilkan ataupun tak perlu. So maksud dia macam ni. Okay, 5Q. Okay, yang ini sorry, baca. So tak perlulah. Okay, so tak perlu kecilkan. Okay, soalan yang seterusnya adalah soalan F. Soalan E, soalan okay, sekarang soalan F. Okay, soalan F. Soalan F, 2W bersamaan dengan negatif 4 tambah 5 per V. Okay, yang mana ini kita nak jadikan V sebagai perkara rumus, sebagai tajuk dia. So, saya akan warnakan dengan warna hijau. Okay, ini yang warna hijau yang kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Maksudnya kita nak jadikan dia sebagai tajuk. Dia kena sorang-sorang, single saja. Okay. Okay, jadi step yang pertama yang kamu kena buat, apa nak kena alihkan dahulu. So kita nak alihkan yang mana? Okay, kita akan alihkan dahulu yang negatif 4 ke sebelah kiri. Okay, so kita nak alihkan negatif 4 dahulu ke sebelah kiri. Okay, boleh tak kalau kamu nak alihkan V dahulu? Okay, dia sebenarnya boleh je tapi dia akan jadi susah lah. Okay, dia akan jadi susah. Dia akan jadi menyusahkan kamu. Okay, jadi kita kena fikir macam mana cara mudah untuk kita pilih yang mana satu kita nak keluarkan dahulu. Okay. So, okay, jadi yang warna merah kita nak keluarkan. So, yang lain kita akan salin dia. Okay, kita akan salin dia. So, tanda sama dengan ini. Pastikan selari. Tak nak kiri, tak nak kanan. Selari, sebaris saja. Okay. So yang warna merah ni, apabila kita gerakkan dia ke sebelah kiri, so dia akan jadi apa? Dia akan bertukar jadi tanda. Okay, dia akan bertukar jadi tanda tambah 4. Okay, nampak? Okay, so yang seterusnya, apabila kita nampak soalan yang macam ni, ada pecahan. Sekarang step ini melibatkan pecahan. Okay. Tadi saya pesan pada kamu kalau nampak dia lebih daripada 2 sebutan, kita buat dia bracket. Okay, kita akan buat dia bracket. Okay, so kita nak alihkan yang mana sekarang ni? Kita akan alihkan V. Kita akan alihkan V. Sebab apa V? Sekarang V ini kan 5 bahagi V. So V ini kita akan alihkan dia ke sebelah kiri. So yang lain kita akan salin.
So V itu nanti dia akan jadi di sini. V darab, dia macam itulah sebenarnya. V darab 2W tambah 4 bersamaan dengan 5. Jadi sekarang kita check mana yang kita nak alihkan keluar ataupun yang mana kita nak pindahkan dia. So kita nak pindahkan yang mana? Kita akan pindahkan yang dalam bracket di sini. Sebab kita nak tinggalkan W itu single. Kita nak tinggalkan dia seorang-seorang je dekat bahagian kiri. So, yang mana yang kekal, kita akan salin dia. Yang mana yang kekal, kita akan salin dia. So, yang warna merah, apabila kita gerakkan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? Ini darab kan? Betul tak? So, ini nampak tak? Darab. So, ini darab. So, apabila dia bergerak ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Bahagi apa? Bahagi 2W tambah 4. So jawapan dia ini sahaja. Okay, so siap. Boleh? Sekarang kita bergerak ke soalan 1G. Soalan 1G. Okay, soalan 1G adalah soalan 2A bersamaan dengan punca kuasa 3B tambah 5. So yang mana B yang kita perlu jadikan dia sebagai perkara rumus. Maksudnya perkara rumus tu maksudnya yang kita nak jadikan dia sebagai tajuk. Dia kena sorang-sorang je, dia kena B saja, dia tak boleh ada dekat sebelah kiri ataupun kanan tu dia tak boleh nombor yang lain, dia kena B saja. So kalau kita tengok dekat sini, B berada di sini. Oops. Sorry sekejap. So B berada di sebelah sini. So saya akan warnakan dengan warna hijau. So B akan berada di sebelah sini. So B adalah perkara rumus. Okay, jadi so mana yang satu kita nak pindahkan dahulu? So kita akan gerakkan yang yang ini dahulu kita akan gerakkan ke sebelah kiri. Okay, jangan gerakkan yang punca kuasa 3 dulu. Okay, nanti susah nanti. Kamu gerakkan dahulu yang tambah 5. Gerakkan dahulu sebelah kiri. Jadi, yang warna merah kita tak perlu salin. Kita perlu salin yang lain dahulu. Yang gerak yang kita akan pindahkan, kita jangan salin dulu. So, kita akan salin dia begitu. So, 3B. So, apa berlaku dengan yang warna merah tambah 5 tu? So, yang tambah 5 tu dia akan jadi tolak. Dia akan jadi tolak 5. Okay, nampak? Okay, step yang seterusnya. Step yang seterusnya, kita nak alihkan yang mana? Kita akan alihkan yang mana? Kita akan alihkan yang punca kuasa. So, ini tadi kita sekarang step yang seterusnya kita akan alihkan punca kuasa. Ingat lagi tak sebelum ni saya ada bagi tahu kamu kalau tambah pindah sebelah dia akan jadi tolak. Kalau tolak pindah dia jadi tambah. Okey, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi dia terbalik. Kalau dia kuasa 2 pindah dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, dan seterusnya. Kalau punca kuasa, dia akan jadi kuasa 2 macam tu. So sekarang ni kita tengok. Okay, sekarang
Okay, tadi saya pesan pada kamu kalau ada lebih daripada satu sebutan kita akan buat dia bracket. Okay, jadi yang warna merah di situ, yang warna merah di situ kita akan tinggalkan, dan yang lain kita akan salin. So kita salinlah. Kita akan salin. 2A tolak 5 equal 3 apa? 3B. So nampak tak? Yang punca kuasa yang warna merah, so apabila kita nak terbalikkan dia, kita nak gerakkan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi ini situasi yang ini. Nampak tak? Tengok sebelah kanan kamu. Dia akan jadi bentuk macam ni. Dia akan jadi kuasa 2. So di mana kuasa 2 dia? So kuasa 2 dia di sini. Nampak? Nampak tak? Jadi sekarang kita nak B kan? Kita nak B kan? Untuk jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi sekarang kita nak alihkan yang mana? So nampak macam dah nak settle. Sekarang step yang seterusnya kita akan alihkan 3. Kita akan alihkan 3 ke sebelah. Kita akan alihkan 3 ke sebelah kiri. Kita akan alihkan 3 ke sebelah kiri. Okey, so yang lain kita akan salin. 2A tolak 5 kuasa 2 B. So apa nak kena buat yang seterusnya? Warna merah 3 tu. 3. So pindah sebelah kiri. So jadi apa? Darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak ke, apa semua. So 3B. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 3 darab B, betul? So bila kita nak pindahkan sebelah, dia akan jadi apa? Bahagi. Sini pula. So dia akan jadi bahagi D bahagi 3. So siaplah. So, kamu nak tinggalkan jawapan dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tetapi seperti yang saya dah beritahu kamu sebelum ni, seeloknya perkara rumus ataupun dia punya tajuk kita akan letakkan dia sebelah kiri. Kita akan susun dia ke sebelah kiri. So dia akan jadi macam ni. So B akan jadi just follow saja. So 2A tolak 5 kuasa 2 per 3. So siap. Okey. Senang kan? So siap lah. So ini adalah dia punya step. Okey, sekarang kita bergerak kepada soalan yang seterusnya, soalan H. Kita bergerak kepada soalan H. Soalan H adalah negatif 5 T kuasa 2 sama juga dengan 25 W kuasa 2 per 36. So yang mana kita akan jadikan W sebagai perkara rumus. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, yang seterusnya ni kita nak buat macam mana? Okay, pertama sekali saya akan warnakan dahulu perkara rumus yang kita nak jadikan perkara rumus dengan warna hijau. So yang ini yang kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Okay, step nombor 1. Okay, step nombor 1 kita nampak macam ni kan. Okay, yang pertama sekali sebab dekat sini ada kuasa 2, nak alihkan dulu pun boleh, tak ada masalah sebab ini yang melibatkan pecahan kan. So ini pecahan. So ini yang kita akan alihkan dia ke sebelah. Kita akan alihkan dia ke sebelah
kiri. So yang lain kita akan salin. So apabila kita nak salin, saya tukar. Saya terus tukar. So yang ini saya terus akan tukar dia. So yang ini maksudnya sebab dia ada kuasa 2 kan. Tekan kalkulator je. Negatif 5 kuasa 2. So akan jadi 20. Negatif 5 kuasa 2. So 25 T kuasa 2. Okay, betul tak? So saya akan buat dia bracket. Okay, bersamaan dengan 25 W. W kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu, tak payah buat bracket lah. Okay, kemudian, so apa yang perlu kita buat adalah 36 ini kita akan transfer pergi ke sebelah kiri. So ini bahagikan 36 ni. So apabila kita gerakkan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. So dia akan jadi darab. So darab berapa? So dia akan jadi darab. Okay, nampak? Okay. Ada yang tanya, masih ada tanya, masih lagi tak tahu macam mana cikgu boleh dapat 25T kuasa 2. 25T kuasa 2 cikgu dapat daripada sini. So nampak tak dekat sini ni? Maksudnya dekat sini. Maksudnya negatif 5 ni kan kuasa 2, maksudnya dia, kamu tekan kalkulator je. Maksudnya dekat sini 25 kuasa 2 dan T kuasa 2. So, negatif 5, kamu tekan kalkulator akan dapat 25. T kuasa 2 dia akan jadi T kuasa 2. So, siap lah. Jadi macam ni. Sebab tadi jadi macam ni. Kemudian, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya, kita tengok yang mana yang kita nak transfer keluar lagi. So, yang mana yang kita nak transfer keluar lagi? So, step ni. Step ni. Mana lagi yang kita nak transfer keluar? So, kita akan transfer keluar sebab dia nak W. W tu yang warna hijau. So, yang warna hijau, dia ada sebelah dia ada 25. Dia tak suka 25 tu kena alihkan sebab dia nak sorang-sorang. Okay, jadi kena alihkan 25 ni. Okay, 25 ini kita akan alihkan dia ke sebelah kiri. So, yang warna merah ni 25 ini kita akan alihkan dia. So, yang lain kita akan salin. 36 darab 25 T kuasa 2 bersamaan dengan W kuasa 2. Kan? Okay, sekarang kita nak alihkan dia. So, kita alihkan 25 ke sebelah kiri. So, 25 ni kita nak alihkan, nak tambah ke, nak tolak ke, nak darab ke, nak bahagi. So, kita tengoklah dekat sini. 25 W kuasa 2 bermaksud 25 darab W kuasa 2. Jadi apabila kita nak gerakkan dia akan jadi apa? Okay, darab, gerakkan dia akan jadi bahagi berapa? Okay, bahagi 25. Nampak tak? So 25 ni kita gerakkan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi 25. Okay, nampak? Selepas tu, okay, dan yang seterusnya, step yang seterusnya adalah W sini ada kuasa 2. Okay, tadi dah bagi tahu tak nak ada kuasa 2, tak nak ada nombor lain, dia nak seorang-seorang, dia W saja. Kalau ada yang lain kena buang, kena transfer keluar. So apa lagi yang kita nak kena transfer keluar? Kita nak transfer keluar nombor kuasa 2 ni. So apabila kuasa 2 kita nak transfer keluar ke sebelah sana, kuasa 2. So kuasa 2 kalau kita nak transfer keluar macam mana? Mana yang tadi? Ni, nampak tak? Kalau kuasa 2 dekat sini, tengok yang sebelah atas, sebelah kanan. Nampak tak? Dia akan jadi punca kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah
kiri akan jadi punca kuasa 2. So kita balik semula ke sini. Okay, jadi yang warna merah tu kan, so, yang lain kita salin dulu. So kita salinlah dulu yang lain-lain tu. So kita salin dulu yang lain-lain. 36. Okay, 36. Darab 25. T kuasa 2. Okay, lepas tu bagi dengan 25. Selepas tu bersamaan dengan W. So yang warna merah tadi, nampak tak? Yang warna merah kuasa 2, apabila kita transfer keluar, dia akan jadi apa? Okay, dia akan jadi punca kuasa 2. Semua sekali. Okay, nampak tak? Dia akan jadi punca kuasa 2. Okay, ini maksudnya adalah, maksudnya dekat sini adalah punca kuasa 36, kemudian darab punca kuasa 25. Darab dengan punca kuasa T kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 25. Jadi yang ini akan jadi yang ini akan jadi punca kuasa 36 akan jadi 6. Darab punca kuasa 25 di sini akan jadi 5. T kuasa 2 akan jadi T. Betul? Lepas tu sekejap. Bahagi 25 punca dapat 5. Betul tak? Jadi di sebelah sini kita boleh potong. Kalau bahagi kita boleh potong terus atas dengan bawah. So kita potong sini dengan sini. So apa yang tinggal? So yang tinggal adalah 6 darab T. So W bersamaan dengan 6 darab T. So 6 darab T ini sama saja maksud dia dengan 6T. Sama So 6T. So siaplah jawapannya macam ni je. Tapi macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, biarkan perkara rumus itu berada di sebelah kiri kamu. So just tukar tempat duduk dia saja. So siap. Boleh? Jadi inilah cara penyelesaian untuk soalan H. Sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan I. Kita pergi kepada soalan I. Soalan I. Soalan I ini adalah negatif 3M. Kuasa 2 bersamaan dengan 4B tolak 8. So yang mana nilai M ini kita perlu jadikan dia sebagai perkara rumus. So macam biasa saya akan warnakan perkara rumus dengan dengan warna hijau. So mana M dia? Sini. M dengan warna hijau. Jadi yang seterusnya dekat sini mudah saja. So step yang kita kena buat adalah kita perlu alihkan dahulu kuasa 2. So yang ini kita perlu alihkan dahulu. So ingat, kalau kuasa 2 kita nak alihkan, dia akan jadi apa? Punca kuasa, betul tak? So yang lain kita akan salin. Kita akan salin dahululah. So negatif 3M bersamaan dengan 4B tolak
8. Okay, jadi kita nak kena buat apa? Okay, kuasa 2 tadi. Okay, yang ini. Balik ke sini. So, tengok ni. Nampak tak? Okay, dia jadi punca kuasa 2. So, dia akan jadi, semua sekali ni dia akan jadi punca kuasa 2. Boleh? Okay, so yang mana lagi yang kita nak alih keluar? Kita nak jadikan M sebagai perkara rumus tadi kan? So, yang mana kita nak alih keluar lagi? Kita nak alih keluar negatif 3. So, yang lain kita akan salin. Punca kuasa 4 P tolak 8. So, kita nak kena buat apa dengan negatif 3 tu? Kena buat apa? So kita alihkan dia ke bawah. So sebab apa ke bawah? Dia jadi bahagi. Sebab apa? Sebab ni bersamaan dengan negatif 3 darab M. Sebab itulah sekarang kita nak alihkan yang negatif 3. Dia darab. Nah, jangan buat tambah. Jangan keliru, dia akan bertukar jadi tambah tau. Okay, jangan keliru, dia akan bertukar jadi tambah. Sini awak buat sini tambah 3. Salah tau. Okay, ini bukan tambah. Bukan tambah 3. Okay, ini maksudnya negatif 3 darab M. So, kita nak pindahkan negatif 3 ini, pindah sebelah darab akan jadi bahagi. Bahagi negatif 3. Okay, so siaplah. So, ini sahaja jawapan dia. So, kena ingat. Satu lagi kena ingat. Kalau ada negatif, okay, bawahnya ada negatif. Okay, kita tak perlu tulis jawapan negatif ni di sini. So, negatif ini kamu perlu tuliskan dia di tengah-tengah sini. Nampak tak? Di tengah-tengah sini, di bahagian pecahan dekat sini per. Okay, setentang ataupun setentang dengan per ini tadi. Okay, so jangan buat dekat sini tukar. So per dia akan lari ke sebelah, dia akan setentang di sini. So jawapan dia begini. Okay. Okay, dan yang terakhir, soalan yang terakhir. Okay, kita tengok soalan yang terakhir, soalan HIJ. Okay, punca kuasa 9 R kuasa 2. Sepanjangkan samaan dengan 4 S tolak 7. Yang mana R perlu kita jadikan sebagai perkara rumus. Jadi R di sini kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus warna hijau. Mana lagi R? So R di sini warna hijau. Okay, jadi step yang pertama yang perlu kita alih adalah tak boleh alih 9 dulu. Tak boleh nak alih kuasa 2 dulu. So kita perlu alihkan dahulu. Okay, jadi yang lain kita akan salin. So, kita akan salin. So 9 R kuasa 2 bersamaan dengan 4 S tolak 7. So ini kita akan bracketkan dia. So yang atas ni tadi, kamu nak bracketkan pun boleh, tak ada masalah. Kamu bracketkan ni pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah Okay, so kita akan bracketkan dia. Okay, dan yang seterusnya. Okay, nilai R ni tadi kita nak jadikan dia perkara rumus. So yang mana kita nak pindahkan lagi? So kita nak pindahkan yang mana? Kita akan pindahkan 9. So kita akan pindahkan 9 dahulu ke sebelah sana. So yang lain kita akan salin. Kita akan salin dia. So begini. 4 S tolak 7. Okay, kemudian jadi apa? Jadi bahagi 9.
Sebab apa bahagi dengan 9? Sebab apa? Sebab di sini darab. Okay, di sini maksudnya adalah 9 darab R kuasa 2. Sebab itu kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 9. Okay, next. Kita nak kena buat apa lagi? So, kita nak alihkan yang mana? Kita nak alihkan yang kuasa 2 di sini. Okay, nampak tak? So, yang lain kita akan salin dia. So, R bersamaan dengan 4 S per, tolak 7 per 9. So nak kena buat apa dengan kuasa 2 tu? Apabila dia pindah sebelah, dia akan jadi semua sekali punca kuasa 2. Okay, nampak? So dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi ini maksudnya, okay, jawapan dekat sini akan jadi apa? Dia akan jadi R bersamaan dengan punca kuasa 2. Okay, nak buat bracket boleh, tak nak pun boleh. So 4S tolak 7. Okay, per apa? Per 3. Okay, mana dapat 3? Okay, ni sebab ni maksudnya ni. Maksudnya di sini adalah, okay, ni punca kuasa 4S tolak 7 bahagi dengan punca kuasa 9. So, punca kuasa 9 ni, okay, nampak tak? Apabila kita tukarkan dia, tekan kalkulator, dia akan jadi 3. Okay, so ini sahaja jawapan dia. So, kita akan tinggalkanlah jawapan dia macam ini sahaja. Siap? So, siap lah. So, setakat ini sahaja. Okay. So kalau ada masalah, masih lagi tak faham, kamu boleh bagi tahu saya. Okay, setakat ini sahaja untuk perbincangan soalan latihan 3.1 muka surat 49. Okay, terima kasih semua. Okay, bye.